أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan atau kama qala. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, tidak ada satu hari pun yang apabila satu orang hamba itu bangkit tidak, melainkan ada malaikat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dia, yang salah satu daripada malaikat itu akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Dia minta, ya Allah, ya Tuhan, bagilah ganti kepada orang yang infak harta dia ini dengan ganti yang baik. Tiap-tiap seorang daripada kita bila bangkit tidur, Nabi kata ada dua malaikat. Satu malaikat doa kalau sekiranya kita dalam hidup kita ada bagi infak, ada bagi sekupang doa, ada bagi seringgit doa untuk tujuan agama Allah. Maka malaikat akan doa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, atas infak, atas belanja harta pada jalan Allah yang dia ni buat, bagilah ganti sesuatu yang baik untuk dia. Wa yaqulul akhar, satu malaikat lagi dia doa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Dia minta, ya Allah, bagilah kebinasaan kepada orang yang tahan harta, yang ni bakhil kedekut, yang tidak pernah bagi sekupang dua kupang, seringgit dua ringgit duit dia untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada hadis ini dapat kita faham bahawa infak harta ataupun bagi duit untuk tujuan agama Allah itu dituntut dan sangat terpuji. Yang kalau kita boleh buat mengikut kadar mampu kita, tak boleh banyak, kita bagi sikit. Kalau kita buat, kita dapat doa daripada malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebaliknya, kalau kita jadi manusia yang bakhil kedekut, kita didoakan kebinasaan. Wal'ayazubillah. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kata dia, baina nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari idh mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Atau qala hada an rahilatihi fada'amtuhu biyadayya qala fastayqaza qala thumma sirna qala famala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'amtuhu biyadayya fastayqaza faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aba Qatadah faqultu na'am ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafizakallah kama hafiztana munzul laylah atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, kata dia, pernah jadi kami ikut musafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba izmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam macam melayah macam nak jatuh. Nabi duduk atas kenderaan dia, kenderaan duduk jalan, tiba-tiba mala, Nabi macam orang mengantuk nak jatuh. Atau qala hada an rahilati, ataupun dalam hadis itu kata macam kenderaan yang Nabi naik ni macam merewang. Tadi nak mai tadi ada kereta Alza sebiji, nak mai sini ke nak pergi mana tak tahu, dia duk buat merewang dulu ni. Tapi lambat bukan pasal itu, dia merewang. Sahabat kata, Ustaz, distance sikit daripada kereta ni, nampak macam dia kena ayam ketum. Dia nak pergi kanan, kita dia nak mai kiri. Ini hadis kata hada an rahilati, nampak kenderaan tu macam tersasar daripada jalan dia. Qala, kata Abu Qatadah, fada'amtuhu biyadayya, bila nampak Nabi macam melayah nak jatuh, Abu Qatadah kata, aku pegang Nabi dengan tangan aku. Bila nampak Nabi macam nak jatuh, aku pegang Nabi dengan tangan aku. Bila nampak kenderaan Nabi macam nak merewang, aku pegang dengan tangan aku. Qala fastayqaza, kata Abu Qatadah, bila dia buat lagu tu, Nabi jaga. Macam kawan kita duk mengaji kan, mula duk tengok, lepas tu lagu nampak anggur, lepas tu lagu nampak lagu nak sujud, kita pun pegang dia. Bila kita pegang dia, fastayqaza, dia pun jaga, dia senyum. Rupanya benda tu bukan jadi kat kita, dekat Nabi SAW pun jadi. Pasal Nabi pun manusia macam kita. Abu Qatadah kata, dalam satu musafir kami dengan Nabi SAW, tiba-tiba Nabi ni nampak letih macam terlelap, macam nak jatuh, aku pegang Nabi. Tiba-tiba kenderaan Nabi ni nampak macam nak pergi ke lain, aku pegang dengan tangan aku. Tiap-tiap kali jadi macam tu, fastayqaza, Nabi jaga. Qala summa sirna, kemudian kami teruskan perjalanan. Nabi jaga, jalan balik macam biasa. Qala Abu Qatadah, famala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fada'amtuhu biyadayya. Lepas tu sat Nabi jadi pula lagu macam terlelap, macam nak jatuh, aku pegang pula Nabi dengan tangan aku. Fastayqaza, Nabi jaga balik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2-3 kali dia nak jatuh, Abu Qatadah duk pegang, Nabi kata, ya Aba Qatadah. Faqultu na'am ya Rasulullah. Nabi kata, wahai Abu Qatadah. Dia kata, saya ya Rasulullah. Hafizakallah. Nabi kata, Allah pelihara. Kama hafiztana mundzul lailah, seperti mana hang jaga kami dari semalaman. Macam mana
hang berjaga kerana nak jaga Nabi, Allah jaga. Nabi kata. Orang putih kata apa tuan-tuan? Orang putih, hadis orang putih. Orang putih kata, do good, good will come to you. Kemai hadis orang putih ni pun, do good. Dia kata hang buat benda baik, good will come to you. Kebaikan akan mai ke hang. Maksudnya apa tuan-tuan? Buat baik dan jadi orang baik. Tauhid. Kita dalam dunia ni, kalau kita hidup, kita duk ingat nak buat baik, dan kita memang orang baik. Tauhid. Pasal apa? Good will come to you. Kita buat baik, kebaikan nanti mai kat kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mesti ada orang bila kita baca hadis Nabi, dia tak ada apa. Bila petik orang putih tu, dia betul tempat duduk. Dia yang tu lagi karan dengan dia. Jadi kita kena bagi hadis Nabi, orang putih pun malu sulam juga sikit. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala Allah al-jannah thalatha marrat, qalat al-jannah Allahumma adkhilhu al-jannah, wa man istajara minan nar thalatha marrat, qalat an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Kama qala, hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Daripada Anas bin Malik, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, siapa minta kepada Allah nak masuk syurga 3 kali. Dia minta, ya Allah, bagilah aku boleh masuk syurga, ya Allah, bagilah aku boleh masuk syurga, ya Allah, bagi 3 kali. Qalat al-jannah, Nabi kata syurga akan respon, syurga akan jawab. Syurga kata, Allahumma adkhilhu al-jannah, syurga kata, ya Allah, bagi dia ni masuk dalam aku. Hadis sahih. Minta kepada Allah, ya Allah, mintalah bagi saya boleh masuk syurga, ya Allah. Minta ya Allah, bagi mak saya, ya saya masuk syurga. Minta. Itu hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, kata hadis tu, an Uthman bin Affan yaqul inda qawli an-nasi fihi hina bana masjid ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innakum akthartum wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah banallahu lahu mithlahu fil jannah, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Uthman bin Affan, apabila dia dengar orang ramai itu bercakap macam-macam, manusia, kita kata manusia
Bukan zaman kita aja, daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia, nama kata manusia ni suka cakap macam-macam. Tuan-tuan buat benda baik pun orang cakap macam-macam, tuan-tuan buat tak baik, telahlah orang akan bercakap macam-macam. Nama kata manusia ni suka bercakap, benda betul, benda tak betul, dia boh sekali. Nama kata manusia ni, kalau zaman lah, kalau dia tak bercakap, dia keyboard warrior. Dia duduk depan internet tu, dia lah seorang warrior, dia seorang pahlawan hebat. Model jari tu dia duduk type macam-macam, dia cerca orang tu, dia kata kawan ni, dia fitnah kawan ni, dia penjatuh kawan ni, dia, itu manusia yang terkenal dengan jolokkan hari ni. Dia kata keyboard warrior. Zaman Uthman bin Affan, zaman Nabi SAW, Sayyidina Uthman bin Affan, dia kata apa? Dia kata, hina bana masjid Rasul SAW, ketika orang tu sibuk nak bina masjid Nabi SAW, di ketika itu manusia ni duk bercakap macam-macam. Sayyidina Uthman kata, innakum aktsartum. Sayyidina Uthman kata, hampa ni cakap banyak. Macam kita hari ni lah, jawatan kuasa surau mesyuarat dan bincang, buat satu keputusan di peringkat jawatan kuasa surau, kata kita nak pasang aircon surau ni. Contohnya ramai surau bila aircon satu, sikit hari lagi masjid dah nak siap dah, yang biluk kalut pasang aircon ni buat apa tu. Tak, kalau nak pasang hampa bawa keluar duit dan buat pasang, yang biluk minta ke orang buat apa? 300 3,000 macam cakap nanti dia ada, kerana satu idea. Idea dia nak pasang surau atas tujuan nak bagi keselesaan kepada orang yang main mengaji. Macam ni punya dulu, kalau aircon tak ada tuan-tuan, jadi bengkang kita ni hangat mawar. Jadi atas tujuan itu, dengan kuasa bincang, kita pasang aircon lah, bagi keselesaan kepada jemaah yang main. Bunyi ya, A cakap macam ni, B cakap macam ni, C cakap. Zaman masjid Nabi dibina, macam tu juga jadi. Sayyidina Uthman bin Affan, apabila dia tengok keadaan macam ni, manusia ni duk cakap banyak, dia kata tak mereka, dia kata, innakum aktsartum. Dia kata, hampa ni cakap banyak. Wa inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man bana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah. Sayyidina Uthman kata, sedangkan aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bina satu masjid dengan niat satu aja, nak cari keredaan Allah, Allah bina satu bangunan seumpama masjid itu untuk dia dalam syurga. Maksudnya apa? Sayyidina Uthman kata tu, satu bercakap banyak, benda kita nak buat ni benda baik, nak bina masjid, mari kita buat bagi jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Itu sebab tuan-tuan, orang kata ilmu hadis ini adalah ilmu yang hidup. Apa yang Nabi kata 1400 tahun dulu bukan hanya relevan dan sesuai dulu, bahkan sampai ada, bahkan sampai kiamat. Apa yang Nabi SAW sebut adalah hadis itu hidup dan dia relevan, sesuai sampai bila-bila. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ra'aitu al-lailah
ka'anna fi dari Uqbah bin Rafi' wa utina bi rutabin min rutab ibn Ta fa awaltu anna rif'ata lana fi dunya wal 'aqibata fil akhirah wa anna dinana qad taba atau kama qala hadis sahih riwayat Abu Dawud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, ra'aitul lailah ka'anna fi dari Uqbah bin Rafi'. Nabi kata, semalam aku mimpi seolah-olahnya aku ada di rumah Uqbah bin Rafi'. Macam mana kita, macam tu Nabi. Kerana Nabi manusia, kita manusia. Kalau kita mimpi, Nabi pun mimpi. Cuma bezanya mimpi Nabi betul semua, mimpi kita ni macam-macam. Nabi SAW satu pagi lepas sembahyang subuh, Nabi kata, aku semalam mimpi, aku mimpi seolah-olahnya aku ada di rumah Uqbah bin Rafi'. Wa utina bi rutabin min rutab ibn Ta. Nabi kata, dan dihidangkan, dibawa mai ke depan aku rutab, kurma segar, yang kurma itu kepunyaan Bani Ibnu Ta, di antara kebun kurma yang buah elok di Madinah. Nabi kata, aku mimpi macam aku ada di rumah Uqbah bin Rafi', tiba-tiba orang main hidang rutab dekat aku. Fa'awaltu, Nabi kata, maka aku mentakwilkan mimpi itu. Aku mentafsirkan mimpi itu, anna rif'ata lana fid dunya. Aku takwilkan mimpi itu bahawa kita bakal mendapat kemuliaan di atas dunia. Tuan, satu ulama nama Ibnu Sirin, dia ada buat buku tentang ta'bir mimpi. Ada terjemahan pun dah ni. Bahasa Arab tu sudah ada terjemahan hari ini. Sebab ni ada satu sahabat doktor, dia SMS tanya, dia kata, Ustaz, nak tanya Ustaz, isteri saya mimpi berulang-ulang mimpi yang sama. Mimpi, dalam mimpi itu dia picum kaki mak dia yang sudah mati. Mak dia dah meninggal. Jadi dalam mimpi itu dia mimpi kata mak dia meninggal, sekujur tubuh dia duk picum kaki mak dia, dan mimpi itu duk repeat selama 2-3 hari. Mimpi sama selama 2-3 hari, mimpi sama. Dia main takut. Ditanya dia, malamnya saya tak reti bilang ni. Pasti kebetulan saya baca tajuk ni, tajuk ta'bir mimpi di Masjid Sultan Al-Bahiyah Al-Ustaz. Saya baca saja, saya tak reti. Cak, ini satu bidang khusus, dia nak kena orang yang mengaji bidang tu baru dia boleh reti. Tapi saya kata kat dia, pergi cari buku Ibnu Sirin. Ibnu Sirin dia buat berbagai-bagai mimpi. Dia buat pembahagian. Kalau bab jenazah mayat saja, mimpi jumpa orang yang dah mati pakai baju putih, mimpi jumpa orang yang dah mati pakai apa kat di badan dia, apa makna dia, apa makna dia, apa makna dia. Ibnu Sirin buat macam tu. Saya kata pergi cari yang tu, baca, tengok, kadang-kadang dia tak match betul-betul dengan kitab mimpi, seakan-akan tu. Tengok apa makna dia. Saya kata okey, dia kata tak apa, pergi cari. Tetapi saya kata, oleh kerana kita ni orang biasa ni terdedah kepada mimpi benar dengan mimpi merapu, kalau kita baca, tengok-tengok takbir dia satu macam, jangan percaya sangat.
Pasal tak semestinya tafsiran itu kena ke kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi mimpi pada satu malam, Nabi tidur, Nabi mimpi, Nabi doa ada di rumah satu sahabat yang bernama Uqbah bin Rafi'. Tiba-tiba orang main jamu rutab, kurma segar, main jamu dekat Nabi SAW, dan Nabi kata kurma itu kepunyaan suku Ibnu Ta'. Fa'awaltu, Nabi kata aku takwilkan mimpi itu anna rif'a lana fid dunya, bahawa kita tak lama dah akan dapat kemuliaan di dalam dunia ini. Wal 'aqibata fil akhirah, dan akhirat kita akan dapat balasan baik. Maknanya kita ni betul dah, kita duduk dalam Islam, kita beriman kepada Allah dan Rasul, kita pegang Quran, betul dah. Maknanya apa yang kita duk pegang hari ini betul dah. InsyaAllah kita akan dapat kemuliaan di atas dunia, dan kita akan dapat ganjaran baik di hari akhirat. Dan Nabi kata wa anna dinana qad taba, dan Nabi kata dan sesungguhnya agama kita Islam ini akan berjaya. Nabi satu orang manusia yang sangat optimistik. Nabi optimis dengan Islam. Kita hari ini pun kena ada sikap itu. Bila kita bercakap tentang Islam, bila kita bercakap tentang masa depan Islam, kita kena optimistik. Kita kena optimis bahawa Islam akan menjadi agama yang didaulatkan dalam dunia satu hari nanti. Kena optimis dengan benda ini. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sangat optimis dengan Islam. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yazlimu mu'minan hasanah yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah, wa amma al-kafir fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillah fid dunya hatta idza aqda ila al-akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Anas bin Malik kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata inna Allah la yazlimu mu'minan hasanah. Nabi kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan buat zalim kepada orang yang beriman apabila orang yang beriman itu buat baik. Nabi kata kita orang Islam, kita orang beriman, satu kebaikan kita buat, kecil punya kebaikan kita buat, Allah akan balas. Allah tidak zalim kita. Kita jumpa satu sahabat senyum saja, pahala tulis, pahala itu akan dibalas. Allah tidak buat zalim kepada orang Islam yang beriman kepada dia. Yu'ta biha fid dunya, atas dunia Tuhan bagi balasan. Kita jumpa orang, kita senyum, balasan atas dunia, orang suka kita, itu balasan Allah bagi. Kita jumpa orang, kita senyum, kita jumpa orang, muka kita manis, yang kita buat tu, kita senyum, muka manis itu perintah Allah, sunnah Nabi. Kita buat kerana itu sunnah Nabi. Kita buat tu atas dunia Tuhan bagi balasan. Apa dia? Orang suka kita. Wa yujza biha fil akhirah, akhirat ada pahala. Sejumpa orangnya, akhirat ada pahala. Wa amma al-kafir, Nabi SAW kata, sedangkan orang kafir, fayut'amu bihasanatin ma 'amila biha lillah fid dunya, dia buat baik di atas dunia, Allah bagi dia makan. Orang kafir dia
Dia buat baik atas dunia, Allah murahkan rezeki dia. Dia menjaga berjaya, makan minum dia, hidup dia mewah, Tuhan bagi kat dia. Pasal apa? Pasal ada kebaikan dia buat, Tuhan bagi kat dia. Hatta iza aqda ila al-akhirah, esok bila dia balik ke akhirat, lam takun lahu hasanah yujza biha, satu pahala pun tak ada. Beza Islam dengan kafir, beza dia apa dia? Kerana kita orang Islam, kita buat baik, dunia dapat, akhirat dapat. Tapi malang bagi orang yang tak Islam, buat baik juga. Betul percaya ada orang bukan Islam bagi duit untuk buat masjid. Masjid Negeri Pulau Pinang, Masjid Negeri Pulau Pinang, satu musibah sudah jadi satu masa dulu. Anjing naik pergi berak tengah-tengah kapet masjid. Anjing naik pergi berak tengah-tengah masjid. Kapet tu pula kapet wall to wall, kosong ni. Dia pergi berak, dia center tengah-tengah. Mesyuarat, berbincang habis, alim ulama dan sebagainya, fatwa negeri, bincang ni nak buat macam mana ni. Anjing ni sudah naik pergi berak. Dia pergi berak tu satu bab, sebelum dia berak tu dia pergi ronda mana pula satu bab. Dia pun bukan selalu masuk masjid, dah alang-alang masuk, dia kata dia ronda mana-mana kita tak tahu. Takkan dia naik pergi atas membar pergi jemur daripada atas, tak tahu benda. Siapa tahu bincang ni nak buat lagu mana, adakah nak buang semua kapet ni. Tuan-tuan, ratus ribu tuan-tuan. Tamtai itu wajiblah, tak payah buat apa dah. Akhirnya buat keputusan, kata tang mana ada air najis, potong kapet tu, potong bulat tuan-tuan, cedera tuan-tuan. Kapet ratus-ratus ribu, tato tang tengah pergi jadi lagu tu, ya Allah, potong buang. Nak sama, nak tong ayam tanah dengan ni dipayang ni, potong buang. Pergi cari kapet yang sofa macam tampung. Walau tampung ni kira tak syok. Tuan-tuan baru beli kereta, pakai seminggu, motor mana ramai bapa depan. Bukan kita pergi cari, pasal dia main cari kita. Dia pun bang kata bapa jatuh, baik-baik saja. Tuan-tuan boleh bawa pergi kedai welding, boleh tukar satu bumper baru, tapi dalam perut ni, tuan-tuan tahu kata kereta ni dah accident, dua kereta ni satu ni tumbuk steering, bawa kereta satu ni tumbuk steering. Apa hati tu? Dah sampai rumah parking, duduk jauh duduk tengok, jujur nampak okey, tapi tahu kata accident tu yang ish. Ini kan pula kapet masjid Negeri, pergi potong tengah lubang, ganti, tapi ganti tu tampung tu. Tak bagi, tajuk anak bang tak bagi. Apalah, tak tahu apakah satu hikmah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buat main banjir besar tahun tu tuan-tuan. Pagar masjid Negeri obat pagar masjid Negeri tu, air naik sampai ke ruang semayang. Akhirnya tukar kapet baru, bukan halang ni, sebelum ni punya bunsiu bagi. Boleh tak pakai bunsiu bagi? Boleh, tak salah. Orang kafir nak bagi apa-apa donation untuk kita nak beli aircon, kedai dia ada tak jauh daripada masjid kita, daripada surau kita, dia pula pergi sapa ke pergi sembang abang dekat dia, dia tanya kita, haji, itu masjid mau pakai aircon tak? Saya kasih satu, boleh tak? Boleh. Nak kena sama dulu aircon. Ada kawan dia boleh tanya benda-benda lagu tu, dia boleh tanya. Dah ambil pasang. Kebaikan yang dia buat tu Tuhan balas tak? Balas. Tuhan balas. Tuhan tidak berlaku saja pada dia, Tuhan balas atas dunia saja. Menjaga dia bagus, rezeki dia murah, hidup dia mewah. Akhirat dia balik apa?
ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Tuhan kata sia-sialah segala kebaikan yang mereka buat, di neraka mereka kekal selama-lama. Atas ayat ni lah kita orang Islam disuruh supaya didakwah mereka, diajak mereka masuk Islam. Pasal apa? Bukan pasal kita nak tunduk agama kita menang, tapi pasal kita kesian kat mereka, pasal kita sayang mereka, pasal kita nak kalau boleh mereka sama dengan kita dalam syurga. Lalu tu Islam tidak menganjurkan kita bermusuhan dengan orang bukan Islam. Tak, Islam suruh kita jadi umat Islam, umat kepada agama yang membawa rahmah, yang membawa belah kasihan kepada semua makhluk Allah, apatah lagi manusia. Kita nak ajak dia, kita nak pujuk dia, kita nak bawa dia, nak jadikan dia sama Islam macam kita, supaya kita masuk syurga, dia masuk sama. Pasal apa? Pasal dia kawan kita. Tapi nak buat lagu mana? Hidayah ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh buat kerja dakwah, tapi kita tidak boleh nak lempak hidayah jatuh dalam hati dia. Tak boleh. Pasal itu Allah Subhanahu wa ta'ala kontrol benda tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim tadi, Nabi Muhammad begitu. Sebuah hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, kata dia, syahidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر حديثه فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم اقترأ هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم، أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia kata, aku pernah hadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasafa fihi al-jannah hatta intaha. Majlis itu daripada awal sampai habis Nabi duk cerita pasal syurga, cerita pasal nikmat yang Allah sediakan dalam syurga. The whole majlis itu cerita pasal syurga. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hadithi. Habis Nabi duk cerita syurga ni, lagu ni, baca ayat Quran, cerita pasal syurga. Last sekali Nabi kata, fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Last sekali Nabi kata apa? Apapun yang aku cerita, syurga tetap menjadi tempat yang mata hampa tak pernah tengok, telinga hampa tak pernah dengar, hampa tak akan pernah terlintas dalam hati. Itu syurga. Nabi cerita, tuan-tuan, Nabi kalau cerita pasal satu-satu benda, sahabat macam nampak benda tu. Itu kehebatan kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau dia cuba nak explain, kalau dia cuba nak describe satu-satu benda, sahabat yang duk dengar ni macam nampak benda tu.
pun macam tu, last sekali Nabi kata, walau macam mana pun aku teranglah macam mana pun syurga ni, syurga tetap menjadi satu benda yang mata hampa tak pernah tengok, telinga hampa tak pernah dengar, hati hampa tak pernah teringat. Itulah syurga. Kemudian Nabi SAW baca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Ni ayat apa ni? Sajdah, surah As-Sajdah. Tuhan sebut dalam ayat tu apa dia? Orang yang nak masuk syurga adalah orang yang menjauhkan lambung ataupun rusuk dia daripada madaji', daripada tempat tidur. Maksudnya apa? Ciri-ciri orang yang nak masuk syurga adalah orang yang banyak qiyam, banyak sembahyang malam. Takkan rajin main mengaji, tak cukup. Kita nak tahu kesan ada tak ada dekat diri kita pada amalan kita. Main mengaji satu bagus, tapi kalau balik mengaji kita lagu tu juga no point. Kesan tu mau ada. Kita dulu tak mengaji, kita lah mengaji. Beza dia apa dia? Dulu kita tak pernah sembahyang tahajud, lah kita buat. Itu kesan mengaji. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Orang yang beriman yang bakal masuk syurga itu adalah orang yang rusuk dia jauh daripada tempat tidur. Yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Lepas mereka bangkit semayang, mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan khawfan, takut kepada Allah, wa tama'an, dan tamak kepada nak cari keredaan Allah. Dia minta doa kepada Allah tu, doa dia tu nampak dia takut ke Allah, nampak kata dia nak apa Tuhan janji dalam Quran ni, nampak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan ciri-ciri orang yang nak masuk syurga adalah orang yang ringan tangan nak bagi infak untuk agama Allah. Ringan tangan. Main mengaji nak keluar RM1 masuk tabung. Main mengaji keluar tengok ada anak yatim, RM1 bagi, RM10 bagi, RM100 bagi. Dia ringan tangan nak keluar bagi. Ini ciri-ciri orang yang bakal menduduki syurga Allah, yang mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah teringat. Syurga macam tu. Syurga itu bakal diduduki oleh orang yang macam ni. Kemudian Tuhan sendiri kata, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tuhan kata tak ada seorang pun daripada kalangan manusia ni yang tahu apa yang Allah sembunyikan daripada nikmat syurga itu. Hampa tak tahu. Hampa boleh baca Quran cerita pasal syurga, tajri min tahtiha al-anhar, hampa boleh baca. Hampa boleh baca hadis cerita dalam syurga tu, hampa boleh baca. Tapi betul-betul hak aku simpan nak bagi dekat orang masuk syurga ni, hampa tak tahu. Tuhan kata, maknanya apa tuan-tuan? Hebat tak hebat syurga ni? Hebat tuan-tuan. Satu artis yang cukup pandai khayalkan sesuatu yang indah pun, semua khayalan dia itu bukan syurga. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, yang mana syurga itu jazaan bima kanu ya'malun, balasan pada apa yang hamba buat masa atas dunia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Nurul Ihsan jilid 4 muka surat 214. Masih lagi di dalam surah Nun Makkiyah. Muka surat 214 bawah sekali. Ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Kita sambung tentu. Maksudnya Tuhan kata, maka tinggalkanlah aku dan mereka yang mendustakan Quran itu. Kita baca pada
bulan lepas cerita tentang orang-orang yang tak beriman, yang mereka ni masa mereka hidup di atas dunia tak mau beriman, ataupun sudah beriman jadi orang Islam tak mau semayang. Nanti kita baca bulan lepas kan. Kita tengok balik sikit, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat dulu, cerita kata wa yud'auna ila sujud fala yastati'un, dan diseru mereka itu supaya sujud semayang, mereka tak mampu. Khasyi'atan absaruhum, hari akhirat esok mereka bangkit dalam keadaan takut, mata tunduk ke bawah, tak berani nak angkat mata pun di hari akhirat esok. Tarhaquhum zillah, diri mereka diselubungi kehinaan. Ni cerita akhirat, insyaAllah akan datang. Kita akan baca surah Al-Ghashiyah. Oh, menarik, surah ni sangat menarik. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Oh, ayat tu tuan-tuan kena gaya tuan-tuan baca, rasa macam orang ramai hati. Kena gaya tuan-tuan baca ayat tu, baca makna dia, baca tafsir dia, tuan-tuan rasa macam hati ni kena ramai, dia main ketak dada, dia main. Ini ayat Al-Ghashiyah. Itu adalah huraian lanjut kepada kita duk baca ni. Orang yang di atas dunia diseru kepada sujud kepada Allah, suruh Islam tak mau Islam, ataupun dia Islam tapi dia balok dengan semayang. Orang-orang macam ni di hari akhirat esok khasyi'atan absaruhum, biji mata pun tunduk bawah, tak berani nak angkat mata. Bukan kata tak angkat muka, mata pun tak berani angkat di hari akhirat esok. Tarhaquhum zillah, mereka diselubungi kehinaan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun, sedangkan dulu di atas dunia dulu badan sehat wal afiat, orang suruh sujud, orang suruh semayang, tak mau semayang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran surah Al-Muddathir disebut ni pasal ini, ma salakakum fi saqar. Hari akhirat esok orang ditanya kepada orang yang dihumban masuk ke neraka saqar, ma salakakum fi saqar, awak pasal apa hari ini hampa kena humban ke neraka saqar? Qalu, jawab orang yang kena masuk neraka saqar ini, alam naku minal musallin. Mereka jawab pada masa itu, mereka kata apa? Lam naku minal musallin, kami dulu bukan orang semayang. Masa atas dunia Allah bagi sehat, Allah bagi masa, Allah bagi duit ringgit, Allah bagi keluarga, Allah bagi macam-macam kat dia. Lam naku minal musallin, kami dulu tak semayang. Satu. Walam nakun nut'imul miskin, kami masuk neraka saqar ini pasal dulu masa hidup atas dunia kami tak pernah berasa nak bagi makan orang miskin. Negeri orang putih, mereka anjurkan kepada penduduk negeri mereka, kalau pergi makan di restoran, di satu kedai makan, habis makan bayar ekstra, dan bayaran ekstra itu mereka tulis di satu stiker, mereka tempel di dinding restoran tu. Maksud dia apa? Bila mai orang miskin, orang susah makan, kedai tu akan bagi makan free. Bila bagi seorang makan, dia koyak tu. Maknanya dia ni dibelanja oleh satu orang, tak tahu siapa. Tuan-tuan tahu budak Syed apa ni yang touchdog ni, dia di antara orang yang menganjurkan kempen ni. Budak bagus budak ni. Dia di antara orang
yang di Kuala Lumpur sana, dia buat kempen ni. Tapi malangnya kempen ni orang tak tahu. Orang tahu kata dia suruh pegang haji dia. Ni budak baik. Bila jadi isu macam ni, baru keluar cerita dia. Bila keluar, kita baru duk baca. Bagus budak ni. Dia jenis bagus lah, nak kata apa lagi. Kita duk tunggu apa perkataan saya nak aku. Bagus, dia orang bagus. Dia anjur ni, kita sebut tadi, dia anjur di Kuala Lumpur. Dia pergi sembang dengan restoran, dengan kedai makan ni apa semua, dan dia buat kempen-kempen macam ni. Dia ada geng-geng dia yang keluar di jalanan, yang menganjurkan orang suruh buat baik benda ni. Pasal apa? Pasal tak mau jadi macam yang disebut di dalam surah Al-Muddathir ini. Bila dah masuk neraka sakar, Tuhan tanya, ni apa pasal ni yang kena masuk dalam neraka sakar ini? Jawab dia, kami dulu satunya tak semayang, yang kedua lam naku nut'imul miskin, kami di atas dunia tak pernah belanja orang miskin makan. Kita asyik pernah pergi satu kedai makan, pergi makan pagi tapi kena roti canai kuah banjir. Tengok satu orang nampak macam susah dan sebagainya, pergi kat cashier bagi tahu, saya belanja untuk tu, saya belanja untuk tu. Cashier tanya, adik-beradik kah? Tu saya tanya, mana aku belanja dia kan? Lepas itu dah kita keluar, mau duduk jauh, mau duduk tengok. Sebab kena kedai ni pun satu musibah juga. Dia dah sebat duit kita, orang tu main bayar, dia sebat lagi sekali. Ini jenis tak main mengaji. Dia mau duduk tengok daripada jauh, orang tu ni habis pergi bayar, kalau dia ambil juga, dia ni alamat kata dia makan cash machine tu lah sekali lagi. Kata aku bukan dah bayar dah kat dia tadi. Buat macam tu tuan-tuan. Tak perlu dia tahu pun kata kita belanja. Tak perlu pun dia tahu kata kita belanja. Dia main-main nak bayar. Cashier kata, ada orang suruh kata, dia kata siapa bayar? Hang silap kot, dia bayar kat orang lain. Dia bayar sama haji. Siapa dia? Siapa haji tu saya tanya. Saya tadi tanya pun suruh kena marah sama dia. Pasal apa tuan-tuan? Pasal nak elak daripada ni. Yang kata surah Al-Muddathir kata, orang yang masuk neraka sakar ini, pasal apa? Satu, pasal tak semayang. Yang kedua, pasal seumur hidup tak pernah sekali belanja orang miskin makan. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini lagi takut. Dan kami ini yang hari ini masuk neraka sakar ini, pasal apa? Pasal kami dulu duk join sama dengan orang yang bercakap bukan-bukan. Orang duk bercakap tentang satu benda dosa. Duk bercakap, duk tuduh orang, duk fitnah orang dan sebagainya, kita tumpang semangkuk. Walau kita tak tahu pun pasal benda yang orang duk kata, yang orang duk cerca, yang orang duk cemoh tu, kita tak tahu pun. Tapi oleh kerana mereka ni duk kata, kita join sekali. Dengan kerana dulu di atas dunia kita tunjuk macam setuju dengan golongan ini. Kalau tuan-tuan tengok di dalam tafsir Yusuf Ali, dia kata golongan itu mock and dispute. Dia kata mock, M-O-C-K. Mock ni maksud dia apa? Buat main-main. Dispute maksud apa? Dispute tergantung atau orang pun tahu. Mock and dispute, buat main-main dah. Yes, duk petikai. Dispute, duk petikai. Orang buat benda berpetikai apa, ketika kita pijuan sekali, kita petikai sama, padahal benda tu benda baik. Mock maksud dia apa? Orang duk pemain agama. Kita pijuan sekali, kita pun pemain sama agama. Yang ni dapat al-khaidin. Bila tanya dia hari ini pasal apa masuk dalam neraka sakar, dia kata wa kunna nakhudu ma'al khaidin.
Kami dulu masa di atas dunia dulu, kami pergi join sama dengan orang yang duk pelang agama, dan kami pergi duk ada sama dengan orang yang duk petikai hal-hal agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu kami tak percaya tentang adanya hari akhirat. Kami mendustakan hari akhirat. Hatta atana al-yaqin, sehinggalah bila mai kepada kami keyakinan. Keyakinan ni maksudnya apa? Mati. Mati adalah sesuatu yang yakin. Orang Islam ke, orang bukan Islam ke, apakah akan sampai saat mati. Mati itu sesuatu yang yakin. Hang baca Quran ke, hang tak baca ke, hang baca hadis ke, tak baca ke, bila nak mati nampak malaikat main, sama saja. Kalau sekiranya dia orang Islam, dia orang yang beriman kepada Allah, malaikat maut main pakai baju putih, kata dia tangkap dalam kepala dia. Ini yang aku duk mengaji di Taman Kriat ni. Wajah malakul maut liyaqbida ruhah, maka mai malaikat maut untuk nak cabut nyawa hang. Dan kita dah baca dah, oh kalau sekiranya malaikat maut mai baju putih, itu satu khabar baik kepada kita. Tapi kalau dia mai pakai serba hitam, itu petanda malam nak mai kat kita. Kalau sekiranya kita orang Islam yang beriman kepada Allah, yang masa hidup kita mengaji, bila kita nampak benda ni, kita yakin apa yang kita mengaji itu betul. Yang malaikat maut ini adalah sesuatu yang yakin kepada semua orang, sama ada Islam ataupun tidak. Orang bukan Islam pun nak mati, nampak malaikat main serba itu juga. Tapi pastinya malaikat itu berpakaian serba hitam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak abang apa tuan-tuan, tak silap dah kita jadi orang Islam ni. Tak silap sikit pun pertahankan Islam ini, jangan sampai dia tercerai daripada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So itu cerita pasal sembahyang. Tak masuk lagi ayat malam ni, tu baru flashback dah main macam. Sambung ayat pada malam ini, firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatarni wa man yukadzibu bihadzal hadis." Tuhan kata apa? Dia kata, maka tinggalkan aku dan mereka yang dusta Quran itu. Sudah sampai time. Tuhan kata apa? Okey, sudah. Leave it to me. Leave it to me. Tuan-tuan percaya dah kata Tuhan faham orang putih? Kan orang putih, bahasa orang putih itu pun Tuhan yang cipta. Bukan bahasa yang ada dalam dunia ni Tuhan faham. Terletik dalam hati Tuhan. Habis ya? Hebatnya Allah Subhanahu wa taala ni sampai terletik dalam hati. Teringat Tuhan tahu. Teringat nak buat baik, satu pahala dapat dah. Teringat nak buat baik, dengar kata aku saya lagi boleh tabung, dia boleh buat buku 10 malam ni. Teringat nak buat 10, tak tahu kalau hujan, kalau naik motor tak bubuh. Dapat dah satu pahala, satu dapat. Kalau bubuh 10 dapat. Teringat nak buat jahat, ada tak dosa? Tak ada. Pergi buat jahat, satu dosa Tuhan bagi. Hebat dah Tuhan ni. Pun manusia bila timbang-timbang berat kejahatan, wal'ayazu billahi min dzalik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sampai masa Tuhan kata apa? Leave it to me. Tinggal orang yang di atas dunia dulu samsing ni, tinggal dekat aku. Aku tahu nak buat apa dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Lagi kami ambil binasa mereka itu sikit-sikit sampai habis, daripada sekira-kira tidak sedar dan tidak tahu. Seperti kita kata, biar aku dengan dia, wa umli lahum inna kaidi matin, dan aku takhirkan mati orang yang derhaka ini.
bahawa segala tipu daya rancangan sulit aku itu sangat keras, tiada siapa boleh galang. Tuhan kata, serah kat aku. Orang yang samsing di atas dunia ni, serah kat aku. Aku akan biar dia bagi hidup lama, umur panjang. Aku akan biar dia macam tu. Tapi dia hidup dalam keadaan merana menderita. Bukan kerana miskin, bukan kerana susah, tapi jiwanya kacau. Tuan-tuan, orang yang duk lawan agama, orang yang duk lawan Allah, orang yang duk pertikai Islam dan sebagainya, tuan-tuan tengok lahiriah, tuan-tuan tengok zahir dia, nampak macam dia steady. Nampak dia boleh pakai tie, nampak dia boleh pakai coat, nampak dia boleh pakai bush jacket, nampak dia macam steady, tapi jiwanya gersang. Gersang jiwa itu adalah hukuman Allah kepada dia. Jiwa serabut, hidup diselubungi harta kekayaan, hidup dia dijunjung tinggi oleh juak-juak dia, oleh geng-geng dia dan sebagainya. Tapi tuan-tuan tengok rumah tangga dia pun cukup membayangkan kesengsaraan jiwa dia. Dengan laki bini tak semayang, dengan bini tak tutup aurat, dengan anak kelabing, malam-malam pergi ke darah hara, balik mabuk dan sebagainya. Tapi zahir nampak hebat, tapi hakikatnya jiwa dia kosong. Yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa kosongnya jiwa orang yang macam ni. Jiwa kosong. Pisana sini orang kenai dengan harta ni tak habis makan 7 keturunan. Tapi jiwa dia macam mana? Dengan anak-anak punya masalah ni cukup untuk menjadi satu sengsara dalam hidup dia. Allah tahu, dia tahu. Macam mana bila dia tengok anak orang beriman dengan tertib, sopan, dengan apa, tu kata terdetik dalam hati dia, awak anak aku tak ada seorang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Tuhan kata apa? Serah dekat aku. Aku akan drag masa dia, aku akan tarik masa dia, aku tak akan bagi dia mati mudah-mudah. Sebaliknya umur panjang penuh sengsara. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka diri kaya dan juga panjang umur, maka dengan sebab itu tiada beriman dan tiada taat dia kepada Allah. Di nama dia zahirnya nampak baik dan macam bermanfaat, tetapi batinnya mudarat dan akhirnya ke neraka. Kita ni, kita dah baca ayat Quran ni, ada tak ada golongan yang kita bayangkan tadi, Allah Tuhan lebih mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berapa banyak umat dulu yang dimusnahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas derhaka dan ego mereka kepada Allah. Tengok surah Al-An'am ayat 6. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahum wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Sadaqallahul azim. Tuhan kata, tidakkah mereka lihat bagaimana kami binasakan kaum sebelum mereka? Tuhan kata, cuba tengok berapa banyak dah umat sebelum kita yang Tuhan pelingkup hancur lumak. Makkannahum fil ardi, yang mereka ni, umat-umat ni dulu kami bagi dekat mereka keteguhan di dalam dunia ini.
Kami bagi dekat umat yang kami binasakan ini, sebelum dibinasakan kami bagi dekat mereka kuasa yang cukup hebat. Kami bagi kepada mereka sebelum dibinasakan kemewahan yang sangat dahsyat. Firaun, tuan-tuan, cerita pasal kuasa dia ni, Masya Allah. Tuan-tuan baca Quran cerita Firaun dengan Nabi Musa, dengan Bani Israel ni, tuan-tuan nak takut. Hebatnya kuasa Firaun ni. Lingkup. Tuan-tuan, Qarun kaya raya. Dalam tafsir cerita pasal kekayaan Qarun ini, tidak ada manusia kaya seperti dia. Lingkup. Allah sebut dalam Quran, makkannahum fil ardi, kami bagi mereka hidup dalam keadaan yang cukup teguh dari segi kuasa, dari segi mewah, dari segi kekayaan. Kami bagi dekat mereka malam numakil lakum, tak pernah kami bagi macam tu dekat hampa. Tuhan kata, kalau hampa kata ada orang kaya zaman hampa ini, bukan bandingan dengan kaya yang aku bagi kepada Firaun dulu. Wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, senang aja, kami buat mai kepada mereka hujan lebat yang tak berhenti-henti. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim, hujan tu menjadi sungai bawa mereka hanyut pergi sekali, macam tsunami tu. Bukan bawa orang, dia bawa dengan kereta, dengan baik, dengan kapal atas laut, dia bawa main atas darat, dengan bangunan berapa tingkat, dia bawa pergi sekali. Padang jarak, padang terkukuh. Siapa punya kerja, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa ta'ala punya kerja. Fa'ahlaknahum bizunubihim, kami binasakan mereka kerana dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, kami pelingkup mereka, kami bawa mai umat lain sebagai ganti mereka. Tak ada masalah bagi Tuhan. Dalam surah Al-Ankabut ayat 40, Tuhan kata fakullan akhazna bidhanbi, maka tiap-tiap seorang masing-masing ni kami binasakan mereka dengan dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada di kalangan mereka yang kami binasakan dengan taufan yang kuat. Ada yang terjemahkan hasiba ini dengan batu yang dilempar mai daripada langit. Siapa yang kena ni? Qaum 'Ad. Wa minhum man akhazathu as-sayha, ada di kalangan umat yang derhaka Allah, yang berdosa kepada Allah, kami binasakan mereka ni dengan sayha, dengan jerkah daripada langit, mati bergelimpangan. Siapa yang kena ni? Qaum Samud. Mana tentang Qaum Samud ni? Tang mana? Utara Madinah. Jalan ni dia pergi Madain Saleh, tempat kampung Nabi Saleh ni, Qaum Samud. Dia pergi binasakan dengan jerkah, tuan-tuan. Satu jerkah mati. Wa minhum man khasafna bihil ard, dan ada yang kami binasakan dengan telan bumi. Siapa yang kena telan bumi? Qarun. Wa minhum man aghraqna, ada yang kami tenggelam dalam air. Siapa? Firaun dan Perdana Menteri dia Haman. Allah bagi terbenam dalam laut merah. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, Allah tidak buat zalim mereka. Allah tidak buat zalim kepada kaum 'Ad, Allah tidak zalim kepada kaum Samud, Allah tidak zalim kepada Qarun, Allah tidak zalim kepada Firaun, kepada Haman, Allah tidak buat zalim kepada mereka ni. Walakin kanu anfusahum yazlimun, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Ajran fahum min maghramin musqalun,
Muhammad, adakah pernah dalam hidup engkau pergi berdakwah minta duit ke orang? Yang kerana kamu pergi duk charge duit untuk dakwah kamu itu musqalun, menjadi satu yang berat kepada orang. Tak ada duit, tak boleh panggil. Surau macam ni, mana ada sembahyang jemaat, mana ada tabung, nak pergi panggil main nak charge sampai 1,000. Tapi hari ini jadi tak? Saya cakap dia orang marah saya. Dia dah jadi satu cari makan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, boleh tak boleh? Sebuah hadis daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, anna nafaran min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam marru bima'in fihim ladir aw salim, فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما، فانطلق الرجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاة فبرأ، فجاء بالشاة إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت على كتاب الله أجرا حتى قدموا المدينة؟ فقالوا يا رسول الله أخذ على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أو كما قال، hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dia kata sekumpulan sahabat Nabi lalu di satu kawasan satu kawasan, mereka akan jadikan mereka punya settlement, mereka akan settle down di situ, duduk. Sahabat Nabi lalu di kawasan air. Kawasan tu ada Badui yang duduk. Dalam kalangan Badui itu ada yang kena sengat menatang visa. Kebetulan sahabat Nabi satu kumpulan lalu, geng Badui ini ada seorang kena sengat menatang visa. Kalau tuan-tuan tengok dalam Ibnu Katsir, dia kata ketua kaum mereka yang kena sengat menatang ni. Maka fa'arada lahum rajul min ahli al-ma', maka salah seorang daripada geng yang duduk di kawasan tu, kawasan wadi itu, sudah approach, sudah mai kepada kumpulan sahabat Nabi ini. Faqala hal fikum min raq, dia kata, ni kalangan hampa ni adakah siapa-siapa yang boleh jampi? Kan jampi orang Arab panggil apa? Ruqyah. Raq masuk orang yang boleh jampi, orang yang boleh baca ruqyah. Bos mereka kena sengat menatang bisa. Tiba-tiba mai satu kumpulan sahabat Nabi, Badui ni pun bertanya, ni siapa dalam kalangan hampa adakah siapa-siapa boleh jampi? Bos kami kena ketip menatang bisa. Fantalaqa rajul minhum, maka seorang daripada sahabat Nabi ini kata, tak apa, saya cuba, saya pergi. Dalam Ibnu Katsir dia kata apa? Abu Sa'id Al-Khudri, orang itu, sahabat itu, dia pun kata insyaAllah saya cuba. Dia pun pergi. Faqara'a bifatihatil kitab ala syah. Abu Sa'id Al-Khudri pergi, dia cuma baca Fatihah saja. Ini kita tahu umur ni, dia baca Fatihah saja. Dan atas bacaan Fatihah itu fabara'ah, lega ke wahat kena ketik menatang, macam kuti tak buang, orang kata. Dia ni baca-baca itu macam yang boleh hilang sakit, bangkit cepuih kata duduk. Faja'a bisyah ila ashabi, maka mereka pun seronok bagi kambing kat dia seekor sebagai hadiah. Kambing tuan-tuan jangan buat main. Dulu orang Melayu tak makan kambing, dia kata darah tinggi lah apa, aku tak boleh dengan kambing ni, bau lah apa. Sekarang ni kalau buat open house raya, mereka tanya kambing ada. Orang Melayu lah dah tak macam Melayu dulu lah. Melayu lah ni tengok kambing ada orang tu. Arab memang kambing lah makanan mereka, kan? Kerana Abu Sa'id Al-Khudri ni jampi baca Ummul Kitab, baca Fatihah dengan izin Allah, dia pun seronok bagi kambing sekong dah dia.
Bila dia dapat kambing tu, dia balik pergi dekat kawan-kawan dia, sahabat Nabi hadut dah ramai. Fakarihu dhalik, dia kata ni apa ni ada. Yang pertama dia pun bomo, orang tak tahu bomo apanya hang. Abu Sa'id Al-Khudri dia pengiin dia betul hang bomo apa ya. Dia cakap aku pun tak tahu, aku pergi lepas Fatihah dia bagi, dan Tuhan nak bagi baik. Ni kambing apa? Kambing mereka bagilah. Pasal dah kawan yang aku pergi baca Fatihah tu lega, mereka seronok, mereka bagi kambing. Sahabat-sahabat haduk kata fakarihu dhalik. Oh, mereka kata jangan. Ni benda tak pernah Nabi buat. Tak pernah Nabi hidup. Apakah baca Quran ke apakah duk minta upah ni Nabi tak pernah buat. Duk memandai-mandai buat benda ni. Jangan duk tepuh lagi kambing ni, sehingga kita balik jumpa Nabi, kita bagi tahu dekat Nabi, dengar dulu Nabi nak kata apa. Anda tengok sahabat dulu macam mana. Oh, mereka tak agak rempuh pergi buat benda kalau tak pasti kata boleh. Nampak? Berhati-hatinya sahabat dengan hukum hakam ni. Bila mereka ni balik sampai di Madinah, jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, akhadha ala kitabillahi ajra. Dia kata, ya Rasulullah, kawan kita dia gunakan ayat Quran, dan atas itu orang bagi dekat dia kambing seekor sebagai upah. Ni kira macam mana ya Rasulullah? Bolehkah buat macam tu? Piduk baca ayat Quran dapat upah, bolehkah macam tu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, upah yang paling patut hampa ambil ialah upah kerana mengajarkan Al-Quran. Maksudnya boleh tak boleh? Boleh. Dengan syarat apa? Jangan minta, orang bagi. Itu maksud dia. Kalau kita nak buat kesimpulan apa dia, yang pertama, boleh tak boleh ustaz-ustaz ada pergi mengajar, ada pergi ceramah, bila habis orang bagi satu sagu hati kat dia, boleh tak boleh dia ambil? Boleh. Pasal apa boleh? Pasal Abu Sa'id Al-Khudri menggunakan Al-Fatihah dan diberi hadiah kepada dia satu kambing sebagai upah kepada dia baca Fatihah itu, diluluskan oleh Nabi SAW. Maksudnya boleh tak boleh? Boleh. Yang kedua, kesimpulan apa? Kalau tak ambil, lagi cantik. Kalau tak ambil, lagi cantik. Yang ketiga apa dia? Jangan minta. Yang keempat apa dia? Lebih-lebih lagi, letak harga. Lagi tak boleh. Clear kan? Macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa yang kata kalau tak ambil lagi bagus? Dalam sebuah hadis riwayat daripada Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu, kata dia, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta imamuhum wa qatadi bi ad'afihim wattakhidh mu'adhdhinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Abu Daud. Satu orang sahabat nama dia Uthman bin Abil As. Dia ni teringin nak jadi tu imam. Seorang sahabat Nabi nama dia Uthman bin Abil As. Dia teringin nak jadi tu imam. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak boleh lantik saya bagi jadi imam kepada kaum saya? Boleh tak boleh? Nabi kata dekat dia, anta imamuhum. Nabi kata, okey, hang imam mereka. Nabi lantik. Pasal apa? Pasal memang dia yang layak. Okey. Wa qatabi bi ad'afihim, tapi Nabi bagi satu panduan. Nabi kata, bila hang jadi imam kepada kaum hang esok, yang menjadi
pertimbangan hang waktu menjadi imam itu ialah orang yang paling lemah di kalangan kaum hang. Maksud dia apa tuan-tuan? Bila jadi imam, tengok makmum ada ni hak paling lemah siapa? Orang tua ke apa ke? Itu dijadikan pertimbangan. Maksudnya saat lagi bila jadi imam, jangan baca surah Ar-Rahman sampai habis. Itu maksud dia. Jadikan orang yang paling lemah itu sebagai ukuran kita ketika nak jadi imam. Tengok sepintas lalu macam tu, nampak warga emas misalnya, modul lepas alam tarokai cantik. Jangan tekan Ar-Rahman pulun sampai habis. Warga emas tuan-tuan, orang pun tangkap lutut sungai, dia demai macam-macam. Daripada duduk berdiri, dia terkendon. Orang Ipoh tahu terkendon. Orang Pai pun tak, kalau tak tahu memang sakit hati betul. Terkendon ni kalau dia mula berdiri tegak tu, tentu dia dah gudul, dia bukan rela, dia nak bang. Dia tak minta bayaran apa. Kalau boleh dapat macam ni punya muazzin, Nabi kita itu orang pilih untuk jadi muazzin. Maksudnya apa? Untuk buat kerja agama ni, kalau tak ambil, cantik. Kalau ambil, orang bagi ambil, tak salah. Bahkan Nabi sebut dalam hadis tadi, memang patut ambil. Jadi kita buat kesimpulan apa? Boleh ambil sagu hati kalau orang bagi. Kalau tak ambil, lagi cantik. Minyak kaita dia bukan pakai yang parik. Dia pakai minyak yang duk naik harga, dan akhirnya naik 2 rupang. Yang bulan gerhana kalau dia renung dia nampak 2 rupang. Dia main daripada Kuala Lumpur. Yang kita ni nafsu besar sangat nak panggil orang Kuala Lumpur pasal apa? Awak tak ada ke kok dalam parit buntak, tak ada ke kok belah titi serong, tak ada ke orang yang boleh berceramah, yang boleh mengajak agama, yang boleh masuk dalam hati kita? Yang kita punya nafsu ni, nak Kuala Lumpur, nak daripada Johor, nak daripada apa, itu pihak yang menjemput. Bila kita jemput orang yang main jauh ni, patut padanlah sagu hati yang kita bagi dekat dia. Bukan soal duit minyak kereta, bukan soal duit tol, preparation dia, masa dia nak main, itu semua kita kena ambil kira. Barulah ada appreciation, ada penghargaan kita kepada dia. Nampak tuan? Tu antara tu nak balance tu, antara pihak yang nak ceramah sambil nak ngap ni, dan di antara pihak jemput tapi akal tak apa nak cerdik ni. Antara dua ni tuan-tuan nak ambil hak tengah ni, Kita tak suka kepada awal-awal letak harga. Saya kalau ceramah, kalau forum 1000, kalau nak panggil mai kuliah apa semua 700. Kita tak suka orang macam ni. Dan kita juga awak ni kain pelikat cap gajah hampir bagi dekat orang mai pada Kuala Lumpur. Anda nampak tak? Kebijaksanaan daripada kedua-dua pihak ni kena ada. Okey kot, saya cakap macam tu, okey kot. Cantik lah tu, kita hamap tu cantik lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang appreciation tidak ada terhadap pengorbanan orang. Tuan-tuan jadi AJK masjid, jadi habislah pasal surah ni. Tuan-tuan jadi AJK masjid, jadi AJK surah, tapi patutlah abang benda ni kan, sambil dia jumpa kita kena abang. Tuan-tuan jadi AJK masjid, jadi AJK surah, appreciation ataupun penghormatan, penghargaan kena ada. Jangan tuan-tuan bila jemput ustaz daripada jauh tu, dia banner besar buat dengan petang tadi AJK duk WhatsApp dekat geng surau nama pun, hantar SMS, hantar WhatsApp ni, mai ramai-ramai malam ni ustaz apa ke apa. No. Malam esok ustaz tepi masjid, tepi surau main mengajar, siapa pun tak berapa, mai pun tak. Nampak tak tuan-tuan? Padahal ustaz duduk tepi ni, dia pun nak main mengajar, kena baca juga, masa dia korban juga, tapi tidak ada penghargaan kepada dia. Ni hak panggil main bayar 1000 ni, tu dia punya duk panggil orang main. Tuan-tuan, tidakkah itu menyebabkan ustaz tepi ni kecil hati dia? Ni benda-benda macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan masuk universiti orang tak ajar. Tuan-tuan masuk universiti orang tak ajar. Tapi benda ni, universiti kehidupan ni ajar kita.
Kita tengok apa yang duk jadi keliling kita, fa'tabiru ya ulil absar. Bila kita tengok, kita ambil iktibar. Oh, tak patut kita duk buat macam tu selama ni. Patut ustaz kita ni kecil ilmu ke ada dekat dia. Kita kena WhatsApp orang, panggil ramai-ramai pakat mai dengar. Bila ustaz tu kecil hati, dia berhenti tak mengajar, barulah kita kata, alamak, dulu ada juga dia duk mengajar. Dia mengajar, hang pun tak main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang kan susah benda-benda macam ni kan. Kalau tak abang, universiti tak abang. Jadi kita kena tolong abang supaya apa? Dia wujud satu suasana apa? Saling ikram di antara satu sama lain. Kita ikram ustaz, ustaz ikram kita, baru wujud suasana yang harmoni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi satu warning kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, janganlah engkau minta bayaran kepada orang ni. Pasal apa? Takut itu menjadi berat kepada mereka untuk mendengar dakwah kamu. Firman Allah Subhanahu wa taala, am indahumul ghaib fahum yaktubun. Atau ada pada sisi mereka itu ilmu yang gaib pada Lauh Mahfuz, maka mereka itu suruh ambil daripadanya. Maka sebab itu tiada ikut suruhan agama dan suruhan Quran, yakni dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Allah sebut itu apa? Orang yang tak mau ikut Nabi ni, adakah kerana mereka ni ada dapat satu arahan direct daripada langit, maka mereka tak perlu dengar Nabi? Mereka dapat direct daripada langit, daripada Lauh Mahfuz, sehingga kan tak perlu lagi Nabi kepada mereka. Adakah kerana tu mereka tak mau ikut Nabi? Tuhan tanya. Fasbir li hukmi rabbik, maka sabarlah olehmu wahai Muhammad akan hukum Tuhan engkau ke atas engkau dan ke atas mereka itu. Tuhan suruh Nabi Muhammad sabar. Sabar pasal apa? Nabi menghadapi orang yang menentang dia. Okey. Mereka lawan Nabi, mereka cerca Nabi, mereka fitnah Nabi. Nabi kena sabar. Lepas itu pula Tuhan kata apa? Orang yang memusuhi Nabi itu, Tuhan bagi panjang umur dalam keadaan senang lenang, kaya raya. Tidakkah itu juga menjadi satu tekanan kepada Nabi? Jelas tuan-tuan. Dia contoh tu yang duk tarik masa tu. Jelas kan? Kita tengok kadang-kadang, ya Allah, kata, ya Allah, mata Nasrullah. Para sahabat Nabi dulu bila tengok teruk orang Islam kena ni, keluar di mulut ni, mata Nasrullah, bilalah Tuhan nak mai tolong. Kita tengok ni hadu jadi ni, ya Allahu Akbar. Syria, cara Syria, yang di Palestin, cara di Palestin, yang di Mesir, cara di Mesir. Kita duk tengok ni kadang-kadang, ya Allah, dijatuhkan hukum mati kepada satu orang yang Masya Allah, patutkah dia ni dihukum mati? Tapi itulah keputusan Mahkamah Dunia, hukum mati kepada tokoh ikhwan. Ayat muka dia pun kita tengok, kita tahu dia orang baik, tapi Mahkamah Dunia menjatuhkan hukum mati pada dia. Bila kita tengok macam tu, kita, ya Allah, kata awallah Allah duk biar benda macam ni jadi. Kita tengok keganasan di Syria. Bashar al-Assad ni mengganas terhadap rakyat sendiri yang beragama Islam. Soal dia Syiah, soal kata dia Sunnah, soalnya Islam. Walaupun ada orang yang rigid, dia tak boleh sebut Syiah, dia tak boleh sebut kata Islam. Saya tak mau kata begitu. Siapa kita nak mengata Syiah kafir? Dia dengan macam-macam punya pelik amalan dia dengan Tuhan. Kita kata dia tak betul, tapi nak sampai tahap nak kata dia kafir, kita bukan Tuhan. Tuan-tuan, kita siapa? Saudi pun bagi mereka masuk mai buat haji, buat umrah. Orang Syiah daripada Iran, daripada Syria, daripada apa, mai ke Mekah buat haji, buat umrah. Bermakna Saudi pun tak berani nak kata mereka kafir. Tapi mereka tak betul, kita tak boleh ikut mereka. Kita masih lagi kata Islam. Bashar al-Assad itu Islam.
Orang-orang Islam Sunni yang dia bunuh itu Islam. Kenapa episod malang ini dok jadi di bumi ini? Kadang-kadang orang bila tengok macam ni, tabik dalam hati dia, mata Nasrullah, bila Tuhan nak tolong? Kesian tengok gambar dalam media sosial dok keluar ni, kita tengok, Masya Allah. Kalau dulu kita dok baca hadis, cerita kata umat kaum dulu ada yang digergaji kepala terbelah dua. Hari ini kita tengok dengan gaji karan, gaji tekuk, dibuat oleh orang yang mengaku Islam ke atas orang Islam. Allah beritahu dalam ayat ni apa dia? Fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah dengan hukum Tuhan kami. Kadang-kadang orang yang derhaka Allah ni, Tuhan kata aku saja bagi panjang umur dia. Bila Allah panjangkan umur dia tu, kadang-kadang jadi satu sengsara kepada orang Islam, kepada Nabi SAW. Tapi Allah kata dekat Nabi, sabar wahai Muhammad, sabar. Ada hikmah di sebalik kejadian-kejadian itu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata qil, turun ayat ini ketika perang Uhud, katanya berdarah muka Nabi SAW, tercabut gigi Nabi. Hendak doa ke atas kafir, maka terhenti Nabi SAW. Orang Uhud ni dahsyat. Cerita yang tu pula sambung kuliah subuh pula. Ni cerita orang Uhud ni. Cukup dengan kata bukit Uhud tu apa dia? Nabi kata, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Kita pergi Madinah, jangan tak ziarah bukit Uhud. Walaupun tak ada apa, kita pergi hari ni just tengok bukit Uhud, tengok medan syuhada, kawasan perkuburan syuhada yang syahid di dalam perang Uhud. Tetapi bukit Uhud itu, Nabi SAW kata, inna Uhudan, sesungguhnya bukit Uhud itu jabal, satu bukit, yuhibbuna wa nuhibbuh, dia sayang kita dan kita sayang dia. Apa? Wallahu a'lam. Tapi sampai sana, mata mau tengok juga bukit Uhud, mau ingat dalam kepala kita, Masya Allah, inilah bukit yang Nabi SAW sebut, kata bukit ni sayang kita dan kita sayang dia. Satu kita ingat apa dia? Sayyidina Hamzah terkorban dalam keadaan yang sangat tragik di sini. Satu lagi mau ingat, salah seorang lagi sahabat Nabi yang juga hebat yang menjadi korban Uhud. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Daripada anak orang kaya di Mekah, dia masuk Islam, mak dia frustrated, mak dia kecewa ni, tak tahu nak apa pasal anak dia ni yang cukup dia sayang ni tiba-tiba pergi ikut Nabi Muhammad. Mak dia frustrated, cukup kecewa. Mus'ab bin Umair, dia juga korban Uhud. Dia ditugaskan oleh Nabi SAW orang Uhud untuk bawa liwa'ul Islam, untuk bawa bendera kumpulan Islam. Mus'ab bawa, Nabi pilih. Tuan-tuan, cerita perang ni masing-masing ni nak tunjuk dada, nak supaya Nabi point finger, tunjuk dekat dia, hang bawa bendera. Macam tu sahabat. Bukan macam kita mengaji tajwid. Kita mengaji tajwid ni, bila ustaz kata ni kita dah belajar dah, saya nak kena dengar seorang baca ni, dan seruat. Tadi terkendon, yang ni seruat. Bila ustaz sebut je, ustaz tajwid ni sebutnya, ni nak kena dengar seorang baca ni, dan jadi kura-kura. Dia masuk tinggal helmet dah, kepala dah tak ada dah. Lepas tu keluar dia kata, ni aku ni, aku tak main mengaji tajwid ni, tak mengajar sudah lah, dia suruh baca apa-apa, aku tak main. Tuan-tuan, sahabat Nabi, bila Nabi sebut kata aku nak seorang untuk bawa bendera ni, pakat-pakat tunjuk diri. Orang Uhud, Nabi pilih Mus'ab bin Umair. Tuan-tuan, apa jadi dekat Mus'ab bin Umair? Kedua-dua belah tangan kena tetap. Dia pegang bendera tangan kanan, tetap putih, dia tangkap dengan tangan kiri, tetap putih. Ni yang kata Mus'ab bin Umair,
ditombak dia, akhirnya syahid dia di medan Uhud. Tak apa lagi, bila mati mayat nak kapan tak cukup kain. Daripada anak satu orang yang kaya raya, tinggal kekayaan kerana nak masuk Islam, tiba-tiba mati nak kapan tak cukup kain. Sahabat kata kami tutup kepala nampak kaki, kami tutup kaki nampak kepala. Akhirnya Nabi kata tutup kepala dia, kaki ditutup dengan daun-daunan. Ni bila sebut kata Uhud, kita mahu ingat benda-benda macam ni. Bila tuan-tuan pergi ke Mekah, ke Madinah, sampai di Madinah, bila sampai sana mau ada satu ustaz duk cakap atas baik ke, turun pergi bawah ke, cerita benda-benda macam ni, bagi dia sentuh hati kita. Barulah lawatan kita itu membawa 1000 makna. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ada kata ayat ini turun kerana perang Uhud. Firman Allah, wala takun kasahibil hud, dan Muhammad, janganlah engkau jadi seperti mana satu nabi yang empunya ikan pada keluh kesahnya dan pada gopoh gapahnya. Nabi sebut dekat, Allah sebut dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, hang jadi macam ada satu nabi ni. Yang satu nabi ni, dia bila dia dakwah dekat orang, orang tak mau ikut dia, dia keluh kesah. Dia keluh kesah. Okay. Sehinggalah, dan nabi itu ialah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus dipanggil sahibul hud, pasal dia kena telan dengan hud, dengan ikan. Dia dipanggil sahibul hud, iaitu ketika kaumnya tak mau beriman dengan dia, lari dia pergi terjun dalam laut dan akhirnya ditelan ikan. Itu frustrated, kecewa pasal orang tak mau nak terima seruan dia. Dia lari pergi terjun, ikan telan dia. Iznada wa huwa makzum, ketika berdoa Yunus alaihi salam di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Popular doa siapa tu? Doa Nabi Yunus alaihi salam, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia minta la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, memang aku tergolong dalam golongan orang yang menzalimi diri. Pasal merajuk diterjun tu, dia menzalimi diri. Dan ia, yakni Nabi Yunus itu penuh dengan duka cita. Dia kecewa pada masa tu bila orang tak terima surah. Tuan-tuan, Nabi Allah Nuh alaihi salam dalam surah Nuh, da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh pun sama, aku suruh kaum aku malam siang, mereka tak terima seruan aku, illa firara, lari pula lagi. Demikian juga kena kepada Nabi Allah Yunus alaihi salam. Firman Allah, laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa madhmum. Jika tiada capai akan dia oleh nikmat daripada Tuhan. Maksudnya kalau tak kerana nikmat Tuhan kepada Nabi Yunus, nescaya dilontar Nabi Yunus ini daripada perut ikan itu ke tengah padang. Kalau tak kerana Tuhan bagi pengampunan, kerana kecewa dia tu, Tuhan bagi pengampunan. Kalau tak kerana tu, dia kena telan ikan luah balik, duk terdampar di pantai. Tak ada siapa peduli dekat dia. Dan ia dapat kekejian. Kalau tak kerana nikmat yang Tuhan bagi dekat dia, dia kena cemuh dengan orang kerana sikap kecewa yang ada pada dia. Tetapi dirahmat oleh Tuhan, maka tiada kekejian. Tapi Tuhan pelihara dia, maka dia tidak dikeji. Dan orang kata kadang-kadang kan, kalaulah orang tahu aib kita, tak ada orang nak hormat kita. Pasal apa? Pasal setiap manusia berselaput dengan aib yang berbagai-bagai. Orang tak tahu. Tengok main mengajar, tengok main ceramah, nampak macam oh dia ni steady. Tanya bini, tanya anak, tahulah aib kita tang mana. Kalau sekiranya Allah buka aib itu, habis kita. Tak ada siapa nak dengar cakap kita. Sebab kita duduk antara dua sujud, kita kata Rabbighfirli warhamni wajburni. Apa maksud wajburni? Dan tutuplah aib aku. Minta supaya Allah tolonglah benda tak elok kita ni, janganlah bagi
terdedah kepada pengetahuan orang. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin, dan pilih akan dia, yakni akan Yunus itu oleh Tuhannya untuk jadi nabi, maka dijadikan dia daripada jumlah segala orang yang saleh, iaitu anbiya. Wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim, dan bahawasanya hampir-hampir segala kafir Mekah itu memberi gelincang, rebah mereka itu akan engkau wahai Muhammad dengan mata mereka itu. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, Muhammad, kalau tak kerana aku pelihara hang, mata musuh hang pun cukup untuk nak menyebabkan hang kecewa. Untuk mata, Tuhan sebut dalam ayat ni apa dia? Bi absarihim, dengan penglihatan. Mata ni tuan-tuan cukup bisa. Mata kita orang boleh tahu kita suka tak suka. Tengok orang, cara tengok orang tu, orang tahu dia tengok dengan kasih sayang ke, dia tengok dengan kebencian. Mata tu saja. Terus penyakit dengki ni dia kata penyakit ain, penyakit mata. Orang tak boleh tengok kita, orang sakit mata, orang merah mata dengan kita. Allah kata dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, wa in yakadu, kada yak, maksud dia apa? Hampir-hampir. Engkau Muhammad hampir-hampir, kerana pandangan mata mereka hampir-hampir tergelincang daripada perjuangan. Kita kalau tak cukup kuat tuan-tuan, mata orang tengok kita macam benci kita, macam prejudis dekat kita, macam buruk-buruk sangka dekat kita, kita dah jadi satu macam kita apa daripada tengok aku macam ni aku tak mau. Nampak tuan-tuan? Nabi Muhammad pun kena macam tu. Lamma sami'u dzikr, tetapi dengar mereka itu akan Quran yang kau baca itu. Tak kala dengar mereka itu akan Quran yang kau baca. Bila Nabi Muhammad dia baca Quran, depa lagi sakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati daripada memang sakit. Bila duk dengar Nabi baca ayat Quran, bertambah sakit dalam hati mereka. Nabi Muhammad duk kena macam ni punya torture. Nabi Muhammad duk kena zaman awal-awal Islam dulu. Wa yaquluna innahu la majnun, bahkan depa kata bahawasanya Muhammad tu gila. Tu dia sampai tahap tu. Depa kata Muhammad ni gila dia ni. Adakah pasal bila ikut orang gila? Yang ni kafir-kafir Mekah lihat Nabi SAW baca Quran itu dengan jeli mata dan juga dengan jegir. Jegir dia tulis di Jim Gaya Lam. Apa nak baca? Jegir. Jegir ni bahasa Suai ke? Tak. Kalau dia kata di sini, dia tengok Nabi Muhammad ni dengan jeli siap-siap, dengan jegir pula bagi dekat Nabi macam tu. Serta kata Nabi SAW itu gila. Tidak cukup tu, dia kata Muhammad ni gila. Maka hampir-hampir rebah Nabi kerana hasad benci kepada bunyi Quran dan cerca orang kafir yang sembah asnam itu. Wa ma huwa illa zikrun lil alamin, dan tiadalah ia, yakni Quran itu, melainkan pengajaran bagi sekalian jin dan manusia. Dan tiadalah mulazamah akan dia, yakni akan Quran itu, melainkan orang yang terlebih sempurna akal fikirannya. Quran ini hanya untuk orang-orang yang waras fikiran dan cerdik dan sehat mental, yang sel-sel otak mereka itu berhubung. Mereka ni saja yang boleh terima Quran, kerana di dalamnya menunjukkan jalan maslahah dunia akhirat. Wallahu a'lam. Lebih juga lega. Ya. Tension pagi ni pun. InsyaAllah lepas ni kita akan masuk surah baru. Surah Al-Haqqah, Makkiyah, cerita tentang hari kiamat. Minta maaf tuan-tuan, saya main lambat, kuliah pun habis lambat. Jam tadi dekat seberang saya, dari tak jalan jam. Jadi bukanlah salah ibu mengandung, dan bukan juga salah hujan, kan? Dia dah main macam mana bila dia hujan, kereta ada apa dah accident duk lawan serendeng, dia tak jalan. Dia pelan-pelan duk tengok jam, kata pokok ni lari balik dia Ustaz. Alhamdulillah tuan-tuan lulus selendang merah, tertangguh dengan tas
sebagai kafarah dari surah Al-Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.